Bisittin u'titu jawami'al kalim wa nusirtu birru'bi wa uhillat li al-ghanaim wa ju'ilat li al-ard tahuran wa masjidan wa ursiltu ilal khalqi kafatan wa khutima bi an-nabiyyun. Hifuddiltu alal anbiya, aku dilebihkan di atas para nabi yang lain dalam 6 hal. Bisittin, 6 hal. Pertama, ukti itu jawami'ul kalim. Ini nombor 1. Kelebihan nabi di atas nabi-nabi yang lain yang hebat juga. Pertama, apa dia? Jawami'ul kalim. Yang kedua, nusirtu birru'bi, iaitu diberi pertolongan dengan rasa ru'bi ini, rasa takut musuh. Jadi nusirtu birru'bi. Itu yang kedua. Wa uhillat li al-ghanaim, dan dihalalkan harta rampasan ghanimah. Yang ketiga, uhillat li al-ghanaim. Itu harta ghanimah. Nabi dihalalkan ghanimah, sedangkan nabi-nabi lain tidak. Yang seterusnya, keempat, ju'ilat li al-ardu tahuran wa masjidan. Dijadikan bagiku bumi ini suci dan sebagai tempat sujud. Yang ke berapa ni? Empat. Yang keempat. Kemudian yang ke-5, dijadikan bagiku, untukku, ju'ilat li, bumi ini tahuran, suci, wa masjidan, dan tempat sujud. Maknanya mana-mana boleh tempat solat. Semua di bumi ini suci untuk dijadikan tempat ibadah kaum muslimin. Dulu tak ketat, dia mesti ada tempat-tempat yang khas dan macam-macam lah. Yang kelima, jadi banyak urusan yang dahulunya syariat diketat menjadi banyak kelonggaran ketika mana Nabi diutuskan. Kemudian wa ursiltu ilal khalqi kaffah. Wa ursiltu ilal khalqi kaffah. Aku diutuskan kepada makhluk semuanya. Dahulunya untuk kaum masing-masing saja. Nabi dahulu untuk siapa? Umat dia sendiri je. Nabi Musa untuk Bani Israel saja. Demikian juga Nabi Isa juga diutus untuk Bani Israel. Dan khutima bi an-nabiyyun. Yang keenam,
khutima bi an nabiyuna. Ini 6 perkara yang membezakan antara Nabi dan Nabi-Nabi yang lain. 6. Apa pertama? Jadi Nabi ini diutuskan dengan lafaz yang ringkas, luas maknanya. luas makna. Antaranya apa Nabi utuskan dengan lafaz yang ringkas? Al-Quran. Al-Quran ni kitab apa dia? Kitab yang dalam Al-Hasan Al-Basri sebutkan Allah ni turunkan ilmu. Mana dia punya ayat dia? Innallaha, dalam satu kata-kata Al-Hasan Al-Basri, ni kata Al-Hasan Al-Basri, tafsir Al-Fatihah. Boleh juga tafsir Al-Fatihah. Cuba kita baca. Innallaha auda'a ulumas sabiqati fil Quran. Summa auda'a ulumal Quran fil mufassal. Summa auda. Ha? Mana? Ni. Ni eh? Ulu. Ha, ulu saya. Ulu mah. Ulum, ilmu. Ulum jamak kepada ilmun. Satu ilmun, kalau banyak ulumun. Okey, summa auda'a
Ulumal mufassal fil Fatihah. Faman alima tafsirul Fatihah kana kaman alima tafsira jami'il kutubil munazzalah. Tengok ni dia kata apa? Sesungguhnya Allah auda'a telah menurunkan ilmu-ilmu sabiqah ni apa? Sabiq yang terawal, kitab terdahulu. Ulumal kutubi tertinggal, kutubis sabiqah. Uluma al-kutub, kutubi, kitab-kitab yang terawal dalam Quran. Sabiqah ni kitab-kitab terawal, iaitu yang kita tahu kitab terawal apa? Taurat, Injil, Zabur. Zabur, Injil. Ada tak sebelum tu lagi? Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa. Dan semua Nabi sebenarnya ada suhuf. Semua Nabi turun ada kitab. Sebab apa? Agama bukan agama sesuatu yang tak serius. Betul tak? Bila kita buat peraturan, tanda seriusnya bila cakap-cakap je ke, bila buat satu tulisan, satu buku ke? Kan? Itu. Sebab tu di Lauh Mahfuz tu juga sebut kitab juga di atas tu. Jadi semua kitab-kitab terdahulu tu, semua yang ilmu dia dikumpul dalam Quran. Itu satu. Itu baru himpunan, satu himpunan. Summa auda'a, kemudian turunkan ilmu-ilmu yang ada dalam Quran pula dikumpul lagi fil mufassal. Mufassal ni apa? Mufassal ni sebenarnya ada yang kata surah inilah, surah 46, surah 46 hingga 114 tu. Pendapat ada juga dia kata 46, 50 daripada surah Qaf tu. Itu pendapat lah. Ada yang sebut daripada juzuk 26 sampai juzuk 30. Itu nama dia mufassal. Daripada juzuk 26 sampai juzuk 30 itu nama dia surah mufassal. Mufassal ni cerita apa? Ringkas. Tengok, semua surah dia pendek-pendek. Tapi sebenarnya dia adalah dihimpunan daripada ringkasan daripada surah-surah yang panjang-panjang. Tiwali surah. Tiwali surah yang 7 itulah. Daripada surah Al-Baqarah sampai surah At-Taubah. Dan lagi ada surah yang separuh panjang. Dan seterusnya. Sampailah mufassal yang paling pendek-pendek sekali. Ni. Nama dia mufassal ni, mufassal maknanya satu yang terperinci. Kan? Dia pendek tapi dia terperinci lah. Sebab tu kalau kita nak tadabbur surah pendek ni, An-Naba tu lagi panjang kadang-kadang. Walaupun ringkas je dia punya kalimah. Nak terang amma yatasaalun, apa itu amma yatasaalun, panjang jadinya. Kan? Dia kena combine. Dia ni dikumpulkan dalam surah-surah ni. Daripada 30 juzuk, tinggal berapa juzuk ni? 26 sampai 30 juzuk. Tinggal berapa? Dikumpulkan dalam 5 juzuk akhir. Jadi kalau kita berat sangat, cubalah baca 5 juzuk akhir tu. Nak ringkas, nak mudahkan lagi ni. Kemudian summa auda'a ulumul mufassali fil Fatihah. Daripada yang 5 juzuk akhir ni, okeylah, ringkas lagi. Semua cerita dalam 5 juzuk akhir sebenarnya dalil dalam apa? Dalam surah yang pertama, Fatihah. Nama dia apa? Ummul Kitab. Ummul Kitab. Induk dia. Susah sangatlah kan? 5 juzuk akhir pun tak boleh juga. Tengoklah Fatihah. Jadi sebab tu ulama kata faman alima tafsir al-Fatihah. Siapa yang ditahu tafsir ataupun tadabbur surah Fatihah, dia samalah seolah apa? Kaman alima, dia memahami dah. Alima tafsir jami'in kutubil munazzalah. Tafsiran ataupun maksud tujuan utama semua kitab-kitab yang pernah turun. Maksud hidup, maksud petunjuk semua kitab-kitab yang pernah turun dalam surah Fatihah. Tu.
Sebab tu kita ni Allah wajibkan untuk baca surah Fatih. Berapa kali kita baca? Ni kita baca ni 17 17 kali. Begitu. Kenapa ni? Allah nak mudahkan tak umat akhir zaman ni? Nak mudahkan. Maknanya kitab dahulu-dulu mana lagi panjang? Quran ke kitab dulu-dulu? Kitab dulu dia punya suhu panjang. Bahkan lebih berat. Kenapa? Kitab Taurat turun macam mana? Kitab Taurat turun sekaligus sekali. Dengan hukum-hukum sekaligus nak bawa. Berat tak? Bayangkan Quran turun sekaligus macam tu. Haram apa semua. Masa tu sahabat-sahabat tengah minum, agak senang tak nak ikut? Berat nak ikut kan? Ujian besar ketika itu. Itu satu keringanan. Itu nama dia tarbiyah rabbaniyah daripada Allah. Secara berkala begitu, dengan bijaksananya Allah mengatur. Untuk apa? Sampai kita boleh pakai akhir zaman ni lah. Baik. Ni nama dia Jawami'ul Kalim. Ini salah satu kelebihan yang diberikan kepada Nabi, melebihi daripada Nabi-Nabi yang terdahulu lah. Baik. Demikian juga bukan Quran saja. Quran satu, ringkasnya surah Fatihah tu. Dan juga hadis-hadis Nabi dan doa-doa daripada Nabi lah. Macam hadis yang kita baca ni, Qul amantu billahi summa istaqim. Pendek je, tapi makna dia luas. Makna dia cukup mencapai dah maksud tujuan seorang Muslim tu, kalau faham hadis tu saja. Baik. Yang lain, nusirtu birru'bi ni, ya, Nabi diutuskan digeruni oleh musuh-musuh, walaupun sedikit lah. Banyak lah dia cerita dalam peperangan Badar contohnya. Bahkan ketika Nabi di Mekah pun musuh telah takut dengan Nabi. Dan dihalalkan ghanimah. Peperangan Nabi lah yang boleh ambil ghanimah. Dan seterusnya. Okay, kita terus kepada ulasan penulis ni. Hadis ini termasuk hadis-hadis yang bersifat demikian, iaitu hadis yang kita baca, Qul amantu billahi summa istaqim. Jawami'ul Kalim, ringkas tapi padat. Baginda di dalam setiap tindakannya, termasuk di dalam berkata-kata, sentiasa memikirkan agar apa yang diperkatakan mendatangkan manfaat, serta mengurangi sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat. Ada satu kisah sahabat, dia apa saja Nabi kata dia tulis. Ketika tu antaranya di Mekah lah. Kalau ada orang musyrikin ni, dia kata semua yang Muhammad cakap kau tulis. Dia tu manusia juga macam kita, mana tahu ada salah ke tak. Sahabat ni pun kan betul juga Tapi dia pergi bertemu dengan Nabi. Lalu Nabi berkata, Nabi bertegur dia lah, aku adalah utusan daripada Allah. Nabi ni lebih kurang, aku ni utusan daripada Allah. Dan tidak ada satu pun. Sahabat kata, yang orang musyrik kata, kalau dia marah takkan nak tulis juga. Dia kata macam tu kan, marah kan, emosi, takkan nak tulis juga. Dia kata, apa yang berlaku ini sebab apa? Aku ni dijaga oleh Allah lah, dia kata. Jadi kalau aku marah tu sebab apa? Itu juga wahyu semuanya. Marah Nabi bukan marah manusia lah. Kata-kata Nabi, menangis Nabi, semuanya dengan wahyu. Dan ada tak dalil dia? Surah apa? An-Najm. Cuba buka surah 53. Surah 53 ayat berapa? 53 dan 4. 1 hingga 4. 53 1 hingga 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Demi bintang apabila telah hilang di siang hari, tidaklah Muhammad itu sahabat kamu itu sesat dan menyeleweng dalam segala tindak tanduk dia. Wa ma yantiqu 'anil hawa, sebab apa? Tidaklah pernah pun satu pun ucapan yang dikeluarkan ikut idea sendiri. Nabi bukan cakap ikut idea sendiri. Lebih dekat sikit kita rasa kan. Dia kata ikut apa? Nafsu, ikut idea sendiri. Tak ada satu pun hadis ni dengan idea sendiri, melainkan semua yang wahyu. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain apa yang Nabi ucapkan semuanya adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi Quran itu wahyu. Hadis wahyu ke tak? Wahyu juga. Hadis pun wahyu. Tapi cuma bentuk wahyu berbeza sikit. Jangan ingat hadis tu idea Nabi, bukan. Hadis juga wahyu. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah pegang yang itu. Jangan ingat hadis tu lain. Sebab tu hari ni apa dia? Punca kesesatan juga yang masih lagi nak Quran tapi dia tak nak ambil hadis sebab dia rasa hadis ni. Sedangkan hadis wahyu juga. Quran dan hadis itu wahyu Nabi. Tak boleh asingkan. Kalau tidak kita tak boleh solat 5 waktu. Betul tak? Ada tak Quran sebut solat 5 waktu, ambil wuduk macam mana? Berapa kali ada? Tak ada. Puasa puasa bulan Ramadan ada tak sebut dalam Quran? Ada tak? Bulan Ramadan turun Quran kan? Kutiba alaikumus syiyam ada sebut bulan Ramadan. Puasa je bila? Kan? Cukupkan bulan bila? Contohnya. Semua itu dalam hadis. Adalah sebab itu tak ada. Hadis juga wahyu untuk apa? Menjelaskan macam mana untuk melaksanakan apa yang ada dalam Quran tersebut. Baik. Jadi ini adalah dalil kepada apa saja yang diucapkan Nabi, apa Nabi marah, Nabi senyum, Nabi menangis. Hatta Nabi buat apa? Nabi bersama dengan isterinya, kan? Hatta Nabi buang air, semuanya yang Nabi ucapkan ni itu adalah apa? Idea Nabi ke wahyu? Lepas keluar tandas baca apa? Ghufranak. Bila kita baca, kita sedang ikut wahyu ke ikut apa? Ikut sunnah Nabi lah. Masuk tandas baca apa? Baca tandas baca? Kan? Baik. Minal khubusi wal khaba'ith. Itu semua wahyu tu. Jadi kita rasa mulia, ya Allah, ini wahyu sebenarnya, bukan cakap-cakap Nabi biasanya. Sebab tak ada satu pun yang Nabi bagi ni bukan idea dia, melainkan semuanya diajar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi hadis ini termasuk hadis-hadis yang bersifat demikian. Bagi dia dalam setiap tindakannya, termasuk di dalam berkata-kata, sentiasa memikirkan agar apa yang diperkatakan mendatangkan manfaat serta mengurangi sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat. Baik. Seterusnya perintah beriman. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia di muka bumi ini ialah untuk mengabdikan diri kepadanya, sebagaimana firman Allah dalam surah ini. Cuba buka surah 51 ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk beribadah, mengabdikan diri kepada aku. Jadi dia perkataan ni apa tu? Ya'budu ni tu perkataan abadah. Ni dah ada kan siapa belajar surah? Ada tak buat latihan? Yang dah hantar kat saya. Ada berapa orang hantar? Ada ramai dah hantar, alhamdulillah. Mana yang belum hantar boleh hantar. Abadah lagi? Ya'budu. Lagi? Abadan ataupun ibadah. Ini masdar dia. Ibadatan. Ini nama untuk beribadah. Itu makna dia juga ada sebut beribadah kita pakai ni. Apa makna ibadah ni? Makna ibadah apa? Okey, makna ibadah ni dia. Mana pemadam? Okey, ni makna ibadah. Makna paling ringkas. Tu baca. Makna ibadah. Okey, kullu ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal af'ali az-zahirati wal batinah. Bila sebut ibadah saja, apa makna dia? Ni semua rangkuman ni. Setiap apa saja perbuatan yang Allah suka. Tahap pertama, perbuatan tu Allah suka. Tahap yang rendah sikit, Allah redha. Okey saja, sekadar okey, lepas redha. Suka dengan redha berbeza. Hub lebih tinggi daripada redha. Okey. Setiap perbuatan yang Allah suka dan Allah redha ni lebih kepada yang haruslah. Yang Allah suka bila-bila, yang Allah redha ni bila kita buat amalan wajib, solat kan. Solat fardu, kalau tak buat berdosa. Kan? Tapi wajib buat, itu Allah suka redha. Yang menyebabkan Allah suka apa? Nafilah. Solat sunat, ikut sunnah betul-betul. Tambahan-tambahan tu Allah menyebabkan Allah rasa cinta kat kita. Tu. Jadi setiap apa saja yang menyebabkan Allah rasa cinta dan Allah redha. Redha ni maknanya bila kita buat segala yang wajib perintah Allah, ya. Daripada apa? Perbicaraan kita, ucapan-ucapan. Okey. Dan juga perbuatan-perbuatan.
Tangan kita, kaki kita, mata kita lihat, telinga kita dengar apa, ucapan kita, dan juga segala organ yang lain dalam perbuatan dia. Jadi pastikan ucapan-ucapan ni menyebabkan Allah redha. Okey dah. Tapi kalau kita nak lagi apa? Ucapan yang baik menambahkan lagi Allah suka. Berdakwah bukan redha, Allah suka, cinta orang yang berdakwah. Tapi kalau dia buat baik saja sekadar dia sendiri, Allah redha lah sebab dia tak buat maksiat contohnya. Okey. Dan ucapan dan perbuatan ni ada dua bentuk. Satu ucapan-ucapan yang zahir, satu lagi ucapan-ucapan batin, dalam. Begitu juga dengan perbuatan. Ada yang zahir, ada yang batin. Macam mana pun dua-dua ni terkait dengan niat seseorang juga. Inilah nama dia ibadah. Jadi apa saja yang kita buat dalam ruang ini, apa saja yang kita ucap, apa saja yang kita buat, itu nama dia ibadah. Bukan solat, puasa, zakat, haji. Bila kita kerja, tak. Bila kita keluar ke mana-mana dan bukan kat masjid, itu tak kira ibadah, tak. Sedangkan ayat ni kaedah dia macam itulah, maknanya semua. Bila kita faham ibadah ni maknanya apa? Kita tak akan cakap buruk, tak akan mengumpat dan sebagainya, akan jaga. Sebab apa? Semuanya dikira sebagai sebenarnya ibadah. Okey. Boleh ni? Jadi ingatlah yang dua benda. Setiap apa yang Allah suka menyebabkan Allah menjadi cinta, ataupun Allah redha saja, daripada ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan, sama ada ucapan yang zahir atau batin, dan juga perbuatan yang zahir atau batin. Ustaz, ini daripada siapa je? Ni daripada banyak ulama, antaranya termasuk juga Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah pun ada juga. Sama. Sama dalam banyak kitab juga dinukilkan. Lebih kurang sama, sebab yang paling sempurna yang ni keterangan dia. Banyak lagi yang lain, tapi di rangkuman yang lain tu semua jadi yang ni juga. Sebab tu selalunya ulama akan keterangan yang ni je, mana-mana pun. Okey. Boleh ya? Inilah tujuan Allah cipta manusia di muka bumi. Iaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan semuanya dengan tujuan untuk apa? Ni. Beribadah, mengabdikan diri kepada Allah, iaitu ikut perintah Allah yang wajib supaya Allah redha dengan apa yang kita buat. Bahkan apa lagi? Wajib juga untuk kita mendapat kasih sayang Allah, kecintaan daripada Allah dengan apa? Cinta untuk buat lebih banyak lagi. Bukan sekadar yang Allah suruh wajib buat je, lebihkan lagi kan. Itulah maksud hamba. Betul tak? Kalau kita buat kerja kan, bos suruh buat ni, kita pun buat itu je. Dengan orang yang dia rajin, ringan tulang, mana yang bos selalu panggil dia? Kalau kat office pun, cikgu suka siapa yang kita suka panggil? Orang yang dia suka buat lebih ke kan? Ataupun yang sekadar tu, lepas tu dah kita suruh satu lah dia buat. Sedangkan maksud kita tambahlah sikit ke apa, kadang-kadang kita tak cakap pun kan. Mana yang kita suka dia bersama kita bila kita panggil? Tentulah yang ringan tadi tu, ringan tulang tu. Begitulah maksud ibadah kepada Allah ni, sebagai hamba Allah ni. Baik. Allah telah memilih agama Islam sebagai sistem hidup manusia. Ada tak dalam Quran sebut? Buka surah 3 ayat 85. 85 ke 19? Dua tu. Ayat 19. Surah 3 19.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innad dina 'indallahil Islam. Wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Jadi innad dina, sesungguhnya agama, din, cara hidup di sisi Allah adalah Islam. Bila orang yang ambil Islam ni sebagai agama, nama dia Muslim. Kalau baca saraf juga, macam mana dia punya nak tu dia. Jadi daripada perkataan aslama yuslimu islaman. Ini kita belum belajar lagi lah. Kalau yang belajar saraf tu belum masuk. Ini 4 huruf. Fi'il sulasi apa ni? Mazid bi, ingat tak? Bi harfain ke bir harfin ke bi salasati ahraf mana? Bi harfin tambah huruf apa? Hamzah. Tambah huruf hamzah. Kan? Jadi pengganut dia, nama dia Muslimun. Nanti sampai kita dah mahir yang tasrif yang semua AU, AI semua dah habis, baru kita masuk yang ni. Kemudian, tapi kena buat latihan lah, kena hantar. Saya tunggu lebih 8 orang, saya bagi yang seterusnya. Buat tulis, bagi kat saya. Macam biasalah, macam yang sebelum ni. Boleh? Hantar. InsyaAllah. Okey. Ini maknanya Muslim. Apa makna Muslim? Maknanya, pertama makna dia, asalnya salimah maknanya selamat. Bila tambah hamzah, menyelamatkan. Faham? Kalau tak ada hamzah, telah selamat. Dia telah selamat. Kalau asal sama, dia menyelamatkan. Kan beza sikit. Dia menyelamatkan diri. Sebab itu bila saya menyelamatkan diri apa? Menyerahkan diri. Sebab itu ada makna penyerahan. Faham? Menyerah diri pun makna Muslim juga. Jadi makna dia menyelamatkan diri, menyerahkan diri, dan juga makna tambah lagi, tunduk patuh menyerah diri. Itulah dia. Boleh faham? Okey, sekali lagi. Apa makna pertama, menyelamatkan diri, menyerahkan diri. Akhirnya apa? Tunduk patuh menyerah diri. Dengan sistem apa? Islam. Okey? Itu Muslim. Apa sistem Islam? Ada 5. Apa dia? Ucap 2 kalimah syahadah, dia solat, ditunduk. Okey, kita akan solat. Kemudian, kena puasa. Okey, saya puasa. Lagi, zakat. Okey, saya bayar zakat. Sebab itu, bila dia tak bayar zakat, siapa yang pernah perang orang tak bayar zakat? Abu Bakar. Dia ingat ridah, golongan ridah. Sebab apa? Dia dah tak ikut sistem. Satu sistem buang, bukan lagi dah. Dia mesti ikut 5. Faham? Itu nama dia Muslim. Dan kita bertindak di atas zahir dia, bukan batin. Kita tak boleh korek hati orang tu. Kan? Selagi mana dia buat 5 ni, dia solat, dia puasa, okey. Walaupun kita nampak orang ni munafik, tak boleh. Dia Muslim lagi. Itu sebab itu Islam ni menyelamatkan. Konsep kita selamatkan. Selagi mana dia buat 5 ni, kita selamatkan dia. Kalau nampak lain tapi masih buat ni, kita tak boleh nak assume apa-apa. Boleh Tapi berapa ramai orang kita yang tak solat, macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Kan? Tapi kadang-kadang dia puasa. Itu. Jadi ini sebab apa? Kena tengok lagi. Nampak? Islam ni dia macam tu. Dia tak boleh hukum. Sebab apa dia tak buat? Sebab dia jahil. Dia tak tahu. Ajarlah.
Tak boleh lagi nak keluarkan dia daripada Islam. Macam itulah. Okey. Seterusnya di sini wa ma ikhtalafal ladzina utul kitab. Siapa yang berselisih telah berselisih dengan orang-orang yang telah diberi ke kitab ini, tidak ada pun yang berselisih kepada orang-orang yang diberi kitab ni daripada sesudah datangnya kebenaran itu ilmu tentang Islam ini, melainkan semuanya sebab apa tak nak ikut? Sebab dengki saja. Sedangkan yang datang ini Islam ni benar, kitab yang datang itu benar. Jadi siapa yang ingkar dengan ayat-ayat Allah, maka sungguhnya Allah itu maha cepat hisabnya. Jadi untuk keterangan ni ada ayat lain. Siapa yang tak nak terima Islam, apa berlaku? Orang yang buat. Apa saja yang dia buat bukan ibadah. Ni tadi ibadah kan, Allah suka kan. Tapi siapa yang tinggalkan, tak buat, jadi apa saja hidup dia buat tu sebenarnya, bila dia mati bukan ibadah. Bayangkan dia nak letak kat mana nanti dia punya amal? Tak ada lah. Bila tak ada ibadah, kat mana tempat? Neraka lah. Allah nak ambil hamba dia je untuk apa? Masuk tempat yang dia redha dan dia suka, dia cinta, kat syurga kan. Bila tak ada ibadah, habis. Dalam surah 3 ayat 85, 3 ayat 85. Muka surat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang yabtaghi ghairal Islam, yang mencari selain Islam sebagai cara hidup. Cari macam mana? Boleh tak dia ambil dua-dua juga? Dia tak cari selain Islam tapi dia campurkan, boleh? Pun tak boleh. Itu termasuk dengan ayat ni juga. Maka fala yuqbala min, tidak diterima daripadanya amal dia. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia Allah sebut akhirat. Dunia nampak macam okey je, tak sebut pun, kan? Tapi tunggu dia mati, dia akan rugi. Akhirat nanti dia sangat rugi. Termasuk orang-orang yang rugi. Sebab itu ada perintah Allah dalam surah 2 ayat 208. Siapa yang cari ini dia sedang ikut syaitan. Sebab itu bila orang yang benar-benar nak hindarkan diri dia daripada kemurkaan Allah, daripada terikut-ikut jalan syaitan, dia mesti berazam untuk ambil Islam sikit-sikit ke, pilih-pilih ke, semua. Cuba tengok 2208. Alhamdulillah. Ini depan isni Syam. Jadi kalau kita nak tadabbur pagi-pagi subuh, kan? Ni area-area dekat sini datang Masjid Ridwaniyah, Cikgu Zabidi. Kita dah masuk muka surat berapa? 30 dah. Jadi sampai kita sehari semuka kan. Tapi secara ringkaslah baca ayat kan. Tapi biasa kita buat tempat lain mungkin terjemahan, baca terjemahan. Tak, ini dia tadabbur satu ayat. Cikgu buat secara ringkas dengan poin-poin yang mudah nak faham, insya-Allah. Datang Masjid Ridwaniyah pagi-pagi. Dia hari Isnin sampai hari Jumaat. Setiap pagi. Lepas subuh
Dalam sekejap je 20 minit je dalam 20 minit sampai 7 suku tu, kalau yang pergi kerja pukul 8 sempat sangat nak datang. Sekejap je, lepas tu balik. Itu saya pagi-pagi sekarang sederhana lah. Rasa puas kan. Okey, insya-Allah. Jadi ayat ni kita baca ayat 2 surah 2 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nampak dia diajukan kepada orang beriman, bukan orang muslim. Orang-orang yang beriman. Sebab apa? Orang yang memiliki iman, dia akan ambil menjadi muslim yang sempurna, dia akan usaha. Tapi orang yang menyerah diri tapi tanpa iman, muslim ni apa tadi? Dia menyerah diri, tu tak? Menyerah diri, tunduk patuh, buat perintah tapi tanpa iman. Sebab itu dia muslim ni masih terpecah dua. Satu, dia menyerah diri dengan iman. Satu, dia menyerah diri tanpa iman. Jadi ukuran dia nak ukur tu, dia menyerah diri dengan beriman atau tanpa iman, siapa yang boleh tahu? Allah lah, kita tak tahu. Sebab itu Allah seru siapa yang ada iman. Orang beriman apa dia? Masuk Islam, ambil semuanya. Inilah dia, pentingnya iman. Jadi tidak mungkin seseorang itu mengambil sepenuhnya, mampu untuk menjadi muslim, ambil seluruh acuan Islam tanpa iman. Tak mungkin. Sebab itu Allah kata, wahai orang yang beriman, walaupun jika ada sikit iman kamu, cuba usaha apa? Udkhulu fis silmi kafah. Masuk, ambil semua ajaran Islam, buat semua. Buat yang wajib semua, jangan tinggal. Sebab apa? Dia akan mendatangkan iman. Sebab itulah walaupun kita tak boleh khusyuk solat kan, kadang-kadang tu kan ada alasan apa? Oh, solat tak khusyuk, apa nak solat? Itulah yang akan hilangkan iman dia. Sedangkan Allah kata, kalau kamu ada iman, kamu masuk ambil ajaran Islam ni, siapa yang nak tambah iman? Allah yang akan tambah iman kita. Solatlah awal waktu, solat ikut waktu semua, kan? Itu akan menambah iman. Mula-mula mungkin dalam keadaan tak tahu, tapi Allah yang akan buat. Ikut sajalah perintah. Itulah dia punya Islam ni. Indahnya Islam ni, bila kita ikut aturan yang Allah buat, Allah yang akan aturkan jiwa kita ni. Tapi kenapa tak boleh ikut? Sebab kita sendiri tak nak ikut peraturan yang Allah telah sediakan. Baik. Jadi masuklah Islam seluruhnya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan. Langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagi kamu. Baik. Seterusnya terus kepada nota tu. Jadi Islam bermaksud tunduk patuh menyerah diri kepada Allah. Dengan yang pertama mentauhidkan Allah dan mentaatinya. Sebab itu makna ibadah juga tauhid ni, Islam ni tauhidullah wa ta'atuh. Tauhidullah, prinsip dalam menjalankan agama ni, dia ada satu lagi yang kita kena ingat. Tauhidullah, dua benda ni. Wa ta'atuhu. Mentauhidkan Allah dan mentaati segala perintah. Apa maksud mentauhidkan Allah? Buat tu untuk Allah, bukan untuk lain. Dan
mentaati perintah Allah, iaitu segala yang dia perintahkan. Kedua-dua ni maknanya bila buat perintah Allah tu dalam keadaan bukan kerana lain. Tauhidullah. Tauhidullah wa ta'atuhu. Ini juga kata-kata para hukama juga. Ini kata ahlul usul ni sebenarnya. Ni semua kalau macam ni ahli usul. Dia ahli usul ni luas banyak. Dia usul ni maknanya dia buat usul ni maknanya apa? Dia buat satu blueprint lah, perangkat yang boleh pakai terus sistem. Dia buat sistem ringkas untuk orang boleh gunakan. Itu nama dia. Itulah. Okey ya. Dia usul dalam tafsir, usul dalam usul din. Ni lah kata-kata ni lah. Usul agama dia buat ringkas kata. Baik. Serta berlepas diri daripada sebarang bentuk kesyirikan dan kedahakaan kepada Allah. Wajib ke atas seorang hamba benar-benar mengetahui kewajipan mentauhidkan Allah dan kebatilan mengadakan baginya sekutu-sekutu. Kerana itulah agama Islam dibangun di atas ilmu. Sebab tu tadi cerita tentang bila kita masuk siapa yang berselisih setelah datang ilmu dalam kitab, betul? Jadi Islam dibangun di atas dasar ilmu. Maka kewajipan umat Islam setelah dia nak menyerah diri kepada Allah, nak tunduk kepada Islam, apa langkah pertama? Menuntut ilmu. Kewajipan yang paling utama setelah yang wajib-wajib, kata Imam Syafi'i, setelah yang wajib-wajib, kewajipan yang paling wajib setelah itu apa? Tuntut ilmu, menuntut ilmu. Dalam surah 47 ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Maka i'lam, belajarlah. I'lam ni ketahuilah oleh engkau, perintah Allah belajar mentauhidkan Allah. Annahu la ilaha illallah, bahawasanya tidak ada ilah melainkan Allah. Kalimah ini kalimah yang boleh difahami, didasari dengan ilmu. Allah suruh kita belajar. Wastaghfir li dzambik, dan mohonlah keampunan di atas dosa-dosa engkau. Dan juga mohonlah keampunan untuk engkau sendiri serta orang-orang yang beriman yang lain. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mutaqallabakum, kamu berulang-alik dalam kehidupan, wa maswaakum, dan tempat kamu nanti akan duduk di akhirat nanti. Wa maswaakum juga tempat rehat kamu di mana, Allah mengetahuinya. Jadi dalam hal ini balik pada nota, beriman kepada Allah itu wajib ke atas setiap muslim. Makna beriman kepada Allah ialah mentauhidkan Allah dengan rububiyahnya, uluhiyahnya serta asma dan sifat Allah.
Tiga lah. Tauhid ke Allah ni, pertama rububiyah. Rububiyah. Yang kedua, yang ketiga, nama-nama dan sifatnya. Ada kat mana ni? Semua husna. Semuanya ada kat mana? Di mana tempat dia? Di sini, Ummul Kitab. Cuba buka surah Fatihah ayat 1, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di sini Allah itu Rabb. Itu ini af'alullah, mengenal perbuatan Allah, af'alullah. Disebut yang lain tauhid af'alullah. Siapakah Rabb? Rabb ni Khaliq, Allah mencipta. Allah itu Malik, Allah itu memiliki semuanya yang diciptakan. Allah itu Mudabbir, Allah juga dia cipta, dia miliki. Tak ada siapa pun hakikatnya milik mutlak yang dia ciptakan tadi tu. Bahkan Allah lah pemiliknya. Dan dia juga yang mengurus segala urusan yang dia cipta tadi, ya. Tiga benda. Secara ringkas ni dia ada tiga je, nak mudah faham. Pertama, Khaliq, Allah itu pencipta. Yang kedua, dia Malik, dialah yang memiliki. Dan yang ketiga, Mudabbir. Ni semua ada dalam surah 7 ayat 54. Surah 7 ayat 54. Nombor 3, asma, nama-nama. Ini Mudabbir. Minta maaf, Mudabbir. Malik, Khaliq, Mudabbir. Kita pun kata pentadbir kan, pengurus. Jadi surah 7 54 ni menerangkan tiga-tiga ni lah. Cuba tengok. Ya, yang mencipta. Dah buatkan saraf ni. Ada tak? Khalaqa lagi. Yakhluqu lagi. Saya sengaja masukkan yang kalimah ni awal-awal supaya sebab apa? Lagi apa? Khalaqa yakhluqu. Khaliqun makhluqun, betul tak? Ada tak buat? Tak ingat dah, kena baca balik. Tadi saya tanda jawapan dah betul lah. Ada yang hantar. Makhluk kan, Khaliq yang mencipta, yang mencipta. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر
Tabarakallahu Rabbul Alamin. Sesungguhnya Rabb kamu adalah Allah. Namanya Allah. Itu pencipta kamu. Rabb ni maknanya sesungguhnya yang mencipta, yang memiliki, yang mengurus kamu, nama dia Allah. Allah. Yang dia cipta langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian dia istawa bersemayam di atas arash. Yughshil lailan nahar. Dialah yang menutupkan malam kepada siang, mengikutinya dengan cepat. Demikian juga dia aturkan. Ni mudabbir semua dia. Matahari, bulan, bintang-bintang yang tunduk dengan perintah daripada Allah. Sebab dia apa? Dia adalah Malik, dia raja. Dia memiliki mereka ni. Dia yang pemilik bulan, matahari dan bintang-bintang. Sebab itu mereka semua tunduk kepada Allah. Dan ala lahul khalqu wal amr. Ingatlah, miliknya lah kuasa ciptaan, mencipta dan juga untuk mengurus. Amr ni memerintah dan mengurus. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Maha berkat Allah, pencipta, pemilik dan pengurus bagi sekalian alam. Boleh faham? Ni di sini ringkas ayat dia. Banyak lagi keterangan dalam ayat lain, tapi cukuplah satu ni kita mudah nak ingat. Okey. Cuba tengok pada nota tu. Maka tauhid rububiyah maknanya ialah mentauhidkan Allah dalam perbuatannya. Af'alullah. Af'alullah. Antara perbuatan-perbuatan Allah itu ialah mencipta, memberi rezeki, menurunkan hujan dan lain-lain. Maka siapa yang beriman dengan perbuatan-perbuatan Allah tetapi tidak mengabdikan diri kepada Allah semata-mata, dia adalah musyrik. Kalau sekadar yang ni je, dia akui Allah, tapi dia tak ada ni uluhiyah ni, cukup tak? Tak. Ramai yang mengaku, tanya siapa cipta langit? Allah lah. Siapa berikan manusia? Allah lah. Tapi dia tak solat, tak apa juga, tak mahu juga. Ya, itulah yang berlaku pada siapa? Musyrikin Mekah dulu. Faham? Ada tak zaman tu nama dia Abdullah? Ada. Ada tak Baitullah? Ada. Dia tahu ini rumah Allah. Siap dia kata apa? Masa nak diserang oleh Abrahah tu, kan? Tak, ini Tuhan dia, apa, pemilik dia akan jaga dia. Memang betul pun. Mereka nampak sendiri burung Ababil jatuhkan. Tapi mereka sembah apa lagi? Dijadikan perantara. Dia tak yang uluhiyah, dia tak jadi hamba kepada tu. Ini af'alul ibad. Dia tak lakukan perbuatan dia sebagai hamba. Itu af'alullah, ni af'alul ibad. Al-ibad. Dia tak jadi selaku hamba. Walaupun dia akui Allah yang buat semua tu, memang turun hujan Allah, tapi dia tak buat perbuatan dia sebagai seorang hamba. Maka ni nama dia apa? Inilah musyrik. Sebelum kita sebut Allah, siapa dah sebut Allah dulu? Abu Jahal lah. Abu Jahal dah sebut dulu Allah lagi lama daripada kita. Bahkan ada Abu Lahab, kan? Adik dia ada tak nama Abdullah? Muhammad bin Abdullah. Nama adik Abu Lahab lah tu, kan? Adik-adik Nabi punya ayah kan? Dia ada dua adik. Abu Lahab pakcik Nabi, kan? Ada nama Abdullah ni biasa. Tapi macam mana mereka boleh ada berhala-berhala pula? Kan? Kalau nak kata tak kenal Tuhan, mereka dah kenal ni. Dari segi rububiyah ni lagi mereka kenal. Mereka duduk tempat yang lagi teruk, padang pasir. Tiba-tiba keluar air Zam-Zam. Dia tahu ini bukan manusia boleh korek ni. Ini memang diturunkan oleh pemilik Kaabah. Dia akui ni pemilik Kaabah ni memang hebat. Tapi dia buat apa? Dia tak buat selaku hamba. Itu nama dia musyrikin Mekah. Faham tak? Okey. Dalam surah cuba tengok 23 ayat 84.
hingga 89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah. Qul afala tadhakkarun. Qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul 'arsyil 'azim. Sayaquluna lillah. Qul afala tattaqun. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah. Qul fa anna tusharun. Baik. Adik, kul ni semua persoalan yang ditanya kepada musyrikin di Mekah. Milik siapakah bumi ini dan wa man fiha, dan segala apa yang makhluk-makhluk yang ada dalamnya? Jika kamu mengetahui, pasti mereka akan kata ini semua milik Allah. Lalu tanya balik, tidakkah kamu berfikir, tidakkah kamu dapat peringatan ni, pelajaran? Ditanya lagi kepada mereka, kul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsy, siapakah milik langit yang 7 itu dan arasy yang agung itu? Pasti mereka juga kata milik Allah. Afala tattaqun, tidakkah kamu bertakwa, mahu memelihara diri kamu? Kul man biyadihi malakut, siapakah yang di tangannya kerajaan segala sesuatu dan dialah yang yujiru, apa dia kata? Wa huwa yujiru. Apa terjemahannya? Ada je. Wa huwa yujiru, dia kata apa? Dialah yang menjaga dia, melindunginya, dan tidaklah dia perlu dilindungi. Kan, bukan dia yang melindungi semua, memayungi semuanya. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Kelak mereka juga akan jawab, sayaquluna lillah. Qul fa anna tusharun, ucapkan pada mereka, maka macam mana kamu ni boleh apa tu? Tusharun tu sihir lah, diperdayakan. Sihir ni maknanya perdaya. Seolah macam kena sihir, tak boleh terima, tak boleh fikir. Demikianlah tentang rububiyah. Jadi semua mengakui ini semua milik Allah, tapi bila disuruh ikut perintah Allah, mentauhidkan Allah dalam ibadah dia sebagai hamba ni, dia tak nak ikut, maka itu nama dia itulah musyrik. Okey. Kemudian tauhid uluhiyah ini dinamakan juga sebagai ibadah, tauhidul ibadah. Jadi untuk menyempurnakan semua ni, bukti dia ni mentauhidkan Allah lah yang ini, uluhiyah. Dia melakukan ibadah dia semata-mata semuanya kerana Allah. Iaitu maknanya ialah mentauhidkan Allah menerusi perbuatan hamba, seperti berdoa minta kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada berhala, bukan kepada kubur-kubur, bukan kepada entiti-entiti tertentu, bukan. Benda-benda tertentu, bukan. Dan takut hanya kepada Allah, khauf. Bertawakal, iaitu menyerahkan segala urusan yang tidak boleh diketahui, kan, hanya juga kepada Allah.
berharap hanya kepada Allah, solat, zakat dan seumpamanya, semuanya semata-mata demi mencari keredaan Allah. Jika buat untuk lain, tu nama dia menyekutukan Allah lah. Jadi setiap Rasul memulakan dakwah kepada kaumnya dengan tauhid uluhiyah. Kita buka surah 7 ayat 59. Kita sampai sini dululah, sampai uluhiyah ni. Nanti kita sambung lagi. 7:59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Benar-benar telah diutuskan, kami telah utuskan Nuh, Nabi Rasul yang pertama, Nuh lah, Nabi Nuh. Rasul sudah semestinya Nabi. Tak boleh dia Nabi saja. Nabi boleh jadi Nabi saja tapi bukan Rasul. Boleh tak dia Rasul saja tapi bukan Nabi? Tak boleh. Nabi sebelum Rasul dia mesti Nabi. Sebab apa? Ini ajaran sesat katanya Rasul Kahar kan. Dia dah banyak yang dengan aku, banyak sekarang dengan aku dia Rasul. Rasul untuk orang Melayu contohnya. Bukan satu tu je, bukan Rasul Melayu, sebenarnya banyak lagi. Yang mana apa modus dia? Dia bukan Nabi, dia Rasul. Sebab kita kata, dalil dia mana ada Rasul, mana ada lagi dah yang terakhir lagi. Dalam Quran tu kata surah apa Al-Ahzab kata apa? Khataman Nabi bukan khataman Rasul. Itu hujah dia. Faham tak? Yang Allah kata penutup Nabi bukan penutup Rasul. Rasul ada. Nampak tak? Dia seleweng ayat tu. Sedangkan mana boleh jadi Rasul tanpa jadi Nabi? Faham? Nabi baru Rasul pasti Nabi. Itu masalah dia. Dia seleweng ayat tu. Dia kata, tengok dalam Quran bila bagi hujah tu dia potong kata apa? Itulah ikut kepala otak dia. Jadi ini bahaya. Jadi Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama. Sebelum-sebelumnya Nabi lah semua. Nabi Adam yang diutuskan kepada kaumnya setelah berlaku apa? Apa tujuan Rasul utus? Membanteras syirik. Sebelumnya ada syirik tak? Tak ada. Sebelum zaman Nabi Nuh tak ada yang namanya syirik lagi. Syirik muncul pada zaman Nabi Nuh. Munculnya syirik, perbuatan syirik bermuncul pada zaman Nabi Nuh. Sebelum ni bukan syirik, apa dia? Fahsya, mungkar, iaitu pembunuhan, itu biasa. Qabil dan Habil itu pembunuhan, tapi bukan tu. Jadi kerana itulah berlaku ketika berlaku ni diutuskan Nabi Nuh untuk banteras. Tengok apa seruan dia. Benar-benar kami utuskan Nuh kepada kaumnya. Faqala ya qaumi, maka dia berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, u'budullah. Nampak? Beribadahlah kamu kepada Allah, berdoalah kamu kepada Allah dan sebagainya. Kenapa? Kerana kaum dia telah beribadah kepada 5 berhala orang soleh. 5. Itu dalam surah ni. Surah Nuh ada 5 nama. Surah 71 sekejap tak payah buka pun tak apa kot. Payah pula kalau nak ni. Surah 71 ayat yang ke-23 ada 5 nama berhala itu. 5 nama. 71 ayat 23 tu. Ini permulaan dia. Sebab itu kata ulama, kenapa punca ni? Apa punca? Punca pertama, kaum dia mula jahil. Ilmu mula tinggal. Jadi dia hidup beragama juga, tapi ketika itu dah jahil.
Tapi dia sangat cinta. Cinta kepada siapa? Sebut nama dia berlaku ni kerana ni. Al-ghulu. Syirik pertama berlaku sebab al-ghulu fi hubbi salihin. Cinta orang soleh salah tak? Tak salah. Baik, mulia. Tapi cinta dalam keadaan jahil menyebabkan ghulu. Faham? Ketika berlakunya kejahilan, akhirnya manusia tetap cinta kebaikan dan cinta apa orang yang buat baik. Akibat ni berlaku apa? Syirik. Al-ghulu, berlebih-lebihan dalam kejahilan pada mencintai apa? Orang-orang soleh. Ini punca syirik yang berlaku yang pertama. Nampak tak? Punca syirik pertama sebab apa? Kejahilan dan berlebihan dalam mencintai orang soleh. Okey. Jadi ayat yang surah Nuh ni disebut, saya terus bacakan ringkas. Waqalu, mereka kata, mereka pertahankan la tadharunna alihatakum. Janganlah kamu meninggalkan alihah. Nampak? Alihah daripada perkataan uluhiyah jamak alihah. Sebab apa? Dia beribadah, dia letakkan semuanya, harapan, tawakal semua kepada benda tu. Jadi jangan kamu tinggalkan tempat-tempat yang kamu letakkan peribadahan ini kepada kamu. Dan janganlah kamu tinggalkan Wad. Nama pertama Wad, salah satu namanya. Suwa' yang kedua, Yaghutha yang ketiga, Ya'uqa yang keempat, dan Nasra. 5 ini bukan nama berhala. 5 ni nama orang, nama nenek moyang mereka yang baik-baik. Faham? 5 ni bukan nama berhatung. Tu sebenarnya nama siapa? Nenek moyang mereka yang soleh, baik. Nama ni nama orang baik, bukan nama orang jahat. Nama orang baik. Tapi akhirnya jadi apa? Berhala. Itu punca. Okey. Balik pada tu. Inilah seruan pertama Rasul yang diutuskan oleh Allah, iaitu Nabi Nuh alaihissalam. Jadi, ya qaumi ibudullah, abdikanlah diri kamu kepada Allah, ma'alakum min ilahin ghairuh. Tiadalah bagi kamu ilah yang lain yang boleh kamu letakkan ibadah ni. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Sesungguhnya aku amat takut ditimpakan ke atas kamu azab yang sungguh dahsyat. Inilah perkara penting apabila kita mula ni. Tujuan kita ni beragama ni adalah mentauhidkan Allah, belajar tauhidnya. InsyaAllah. Jadi sekadar itu dulu untuk hari ini. InsyaAllah nanti kita sambung lagi tauhid seterusnya lah, yang ketiga ni pada yang akan datang. Qul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Ada soalan? Ya, ada soalan? Boleh buka soalan. Tak ada? Okey, kalau tak ada, okey. Qul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.